Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wana Amira binti Puan Alias. Saya akan bertanya mengenai faktor psikosis ataupun faktor psikotik. Okey, di mana dia ni terbagi beberapa faktor lah yang mendorong kepada psikosis. Yang pertama adalah biologi. Biologi ni seperti kita tahu dia melibatkan genetik. Dan yang kedua pula adalah sosial, iaitu berkenaan dengan tekanan ataupun peristiwa hidup seseorang. Yang ketiga psikologi dan yang keempat adalah persekitaran. Okey, so kita akan masuk kepada poin yang pertama. Okey, iaitu faktor genetik. Okey, faktor genetik ni kebiasaannya psikosis ni dia berlaku pada keluarga pesakit yang ada skizofrenia, di mana risiko jangka hayat di antara adik-beradik adalah sebanyak 14% dan risiko jangka hayat di kalangan anak-anak dari satu orang penjaga skizofrenia ni adalah 13%. Dan manakala risiko jangka hayat di kalangan anak-anak dari 2 orang penjaga skizofrenia adalah dia lebih tinggi lagi, kecenderungan dia tu adalah sebanyak 37%. Manakala kadar kesesuaian antara kembar monozigotik adalah 50%, kadar kesesuaian antara kembar zigotik adalah sebanyak 17%. Okey, kajian adopsi juga menunjukkan kadar yang sama pada keluarga kandung. Okey, yang kedua pula adalah faktor sosial. Okey, faktor sosial yang mendorong kepada psikosis ni termasuklah urbanisasi, di mana urbanisasi ni akan menunjukkan peningkatan lagi kepada risiko psikosis. Yang kedua pula adalah dari segi masalah keuangan, tekanan kerja, masalah keluarga, perpecahan dan masalah perhubungan, kemiskinan dan juga penghijrahan atau penyesuaian dengan persekitaran baru. Jadi semua penyebab ini dia boleh mendorong kepada gangguan pada laluan dopamin. Dan yang ketiga, poin yang ketiga adalah faktor psikologi. Okey, faktor psikologi ni juga dia ni memainkan peranan ataupun memberi impak lah kepada psikosis. Okey, contohnya perkembangan seseorang dari zaman kanak-kanak ni boleh juga menyebabkan mereka tu mengalami psikosis. Contohnya seperti gangguan seksual, penyalahgunaan verbal ataupun detachment kanak-kanak. Yang kedua adalah disebabkan ketiadaan ibu bapa ni juga boleh mendorong kepada masalah kepribadian ataupun ciri skizotik. Dan faktor yang terakhir adalah faktor persekitaran. Okey, faktor persekitaran ni juga mendorong kepada psikosis atau psikotik, di mana tekanan hidup seseorang ni akan mendorong kepada permulaan penyakit ini. Okey, psikosis ni dia berkecenderungan berlaku terhadap kanak-kanak yang dibesarkan dalam kumpulan etnik minoriti. Okey, dan simptom psikosis juga boleh terbahagi kepada dua. Simptom ataupun gejala psikosis ni dia boleh terbahagi kepada dua, iaitu simptom positif dan juga simptom negatif. Okey, simptom positif ni termasuklah khayalan, halusinasi, ucapan yang tidak teratur ataupun pergolakan. Dari segi negatif pula adalah seseorang itu akan kurangnya minat, kesukaran untuk mengatur, kesukaran tumpuan ataupun pengasingan sosial. Okey, dan kesan psikosis pula. Okey, kesan psikosis ni dapat diklasifikasikan berdasarkan prognosis gangguan tersebut. Okey, antara prognosis positif ataupun prognosis yang baik adalah tiada sejarah psikiatri yang jelas. Okey, berkahwin, penyesuaian psikoseksual yang baik, kepribadian yang baik, rekod kerja yang baik, hubungan sosial yang baik dan pematuhan yang baik. Okey, dari segi kesan psikosis yang melibatkan prognosis yang negatif ataupun buruk pula adalah sejarah psikiatri sebelumnya ataupun gejala negatif seperti bujang, berpisah, janda, bercerai ataupun penyesuaian psikoseksual yang lemah, kepribadian sebelum yang tidak normal, rekod kerja yang lemah, pengasingan sosial dan pematuhan yang lemah. Maksudnya dia berlawanan dengan yang prognosis yang positif atau yang baik tadi. Okey, sebelumnya kita akan masuk kepada kajian kes di Malaysia. Okey, kajian kes ni adalah kajian yang
yang berlaku baru-baru ini sewaktu penularan wabak COVID-19. Okey, di mana mangsa ataupun klien ni dia merupakan seorang lelaki Melayu yang berusia 31 tahun. Okey, dia ni telah dibawa oleh polis disebabkan tingkah laku yang aneh, tingkah lakunya yang aneh sepanjang tempoh dalam tempoh seminggu tu, di mana dia bertingkah laku aneh sehingga menyebabkan berlaku gangguan di kawasan kejiranannya, di mana lelaki ni dia bertindak memegang pisau, terus bercakap merapu, bercakap yang tidak relevan, dan dia juga menyatakan kepercayaan bahawa dunia ini akan berakhir tidak lama lagi. So ini menyebabkan dirinya telah dibawa ke hospital, dan apabila dia dibawa ke hospital dan dibuat saringan, okey, lelaki ini dia memang tidak merokok ataupun tidak menggunakan bahan terlarang seperti dadah ke alkohol ke, dia memang tidak di bawah pengaruh dadah ataupun alkohol. Dia juga tidak ada sejarah penyakit mental dalam keluarganya. Dan setelah rawatan dibuat ke atasnya, ternyata keputusan yang diperoleh adalah negatif. Okey, di mana lelaki ni dia tidak mempunyai penyakit mental ataupun penyakit-penyakit yang lain lah. Okey, setelah rawatan dibuat ke atasnya, memang semua keputusan adalah negatif, di mana semua parameternya berada dalam had normal. Dari segi tekanan darah, denyutan jantung, suhu, kadar pernafasan, semua berada dalam keadaan normal. Dan dari segi pemeriksaan fizikal juga mendapati semuanya adalah normal, dan ujian awal makmal juga menunjukkan hasil normal. Kemudian lelaki ni atau klien ni telah diberikan antipsikotik dos rendah kerana dia ni alah terhadap sebarang ubat neuroleptik, dan dia ni bertindak balas dengan cepat dan tenang dengan ubat-ubatan, dan dia juga tidak menunjukkan gejala psikotik diwat. Namun dia tidak dapat mengingat apa yang telah terjadi padanya sebelum masuk ke hospital. Okey, so hasil pembincangan ni lelaki ini sebenarnya dia mengalami gangguan brief psikotik. Okey, di mana kebanyakan gejala psikotik ni biasanya akan hilang selama dalam tempoh 2 hingga 14 hari. Okey, sepanjang brief psikotik ni juga, pesakit ni biasanya dia akan mengadu amnesia sepanjang tempoh tersebut. Dan hal sedemikian ni berlaku kepada klien ni sendiri, di mana brief psikotik ni mula berlaku pada dirinya sewaktu coronavirus ni melanda Malaysia, di mana klien ataupun lelaki ni dia mengalami ketakutan kerana risau akan penularan wabak ini. Lepas tu dia juga bimbanglah akan keselamatannya dan terus mencari maklumat dalam talian. Dan brief psikosis ni sering didahului oleh tekanan persekitaran seperti konflik yang timbul dari perselisihan rumah tangga ke, masalah pekerjaan, kemalangan, penyakit ataupun kematian dalam keluarga. Okey, lelaki dalam kajian kes ini juga telah kembali normal setelah 3 hari dia berada di ward, dan dia telah disarankan oleh doktor, oleh psikiatri untuk tidak membaca terlalu banyak berita kerana ia ni boleh menimbulkan lagi ketakutan dan kebimbangan lelaki tersebut. Dan dia juga perlu mendapatkan segala maklumat dari sumber yang boleh dipercayai sahaja untuk mengelakkan brief psikosis ni melanda lagi diri dia. Kejadian gangguan psikotik ni berdasarkan jantina ataupun umur pula. Okey, di mana psikotik ni dia lebih cenderung ataupun risiko dia lebih tinggi berlaku kepada lelaki yang berusia 17 hingga 21 tahun. Okey, risiko antara lelaki dan wanita adalah sama pada usia 22 hingga 28 tahun. Okey, bapa yang mempunyai psikosis ni dia cenderung untuk mempunyai anak perempuan yang berkemungkinan 15.2% mengalami psikosis berbanding dengan anak lelaki dengan sekitar 3.1%.
Dan ibu yang mengalami psikosis ni pula mungkin mempunyai anak perempuan dengan kemungkinan 9.5 mengalami psikosis berbanding dengan anak lelaki dalam sekitar 18.8%. Okey. Sebenarnya kita akan masuk kepada bahagian otak. Okey. Bahagian otak ni dia seperti kita dapat lihat, psikosis ni dia ni boleh menyebabkan berlakunya gangguan di bahagian dopamin. Okey, dopamin ni merupakan hormon yang digunakan oleh neuron berbeza dalam sistem saraf untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Di mana dengan bahasa ringkasnya dopamin ni dia merupakan laluan bagi sistem saraf untuk berkomunikasi dengan saraf-saraf yang lain. Okey, psikosis ni dia akan mengubahlah fungsi dopamin di dalam otak, di mana dopamin ni dia terbahagi kepada 4 laluan major. Yang pertama adalah mesolimbik. Okey, mesolimbik ni yang saya tandakan dengan arrow warna biru ni. Okey, di mana mesolimbik ni dia melibatkan simptom positif psikosis seperti delusi ataupun halusinasi. Dan mesolimbik ni dia merupakan antara laluan yang paling terkenal, di mana mesolimbik ni dia ni menyambungkan banyak kawasan dan daerah yang mempunyai kaitan yang besar, termasuklah kawasan ventral tegmental, di mana ia merupakan sebahagian daripada laluan mesokortik. Okey, mesokortik ni merupakan antara salah satu laluan major bagi dopamin. Dan sebenarnya adalah nucleus accumbens, di mana nucleus accumbens ni merupakan kawasan di mana kebanyakan ubat yang kita ambil itu bertindak. Mesolimbik ni juga mempunyai kaitan lah dengan amigdala, hippocampus dan cortex prefrontal. Okey, yang seterusnya adalah, yang kedua adalah mesocortical ataupun mesotik. Okey, mesotik ni dia melibatkan simptom. Okey, mesotik ni yang saya tandakan dengan warna merah. Okey, ni bahagian mesotik. Okey, mesotik ni dia melibatkan simptom negatif psikosis seperti hilangnya motivasi, dan ia ni berhubung ataupun berkait rapatlah dengan yang saya terangkan tadi, iaitu mesolimbik. Di mana jalur mesolimbik ni mempunyai hubungan, di mana jalur mesokortik ni dia ni mempunyai hubungan dengan perasaan dan emosi seseorang. Okey, jadi mesokortik ni dia memang mendorong simptom negatif lah, mendorong simptom negatif jika kekurangan dopamin di dalam laluan otak ini. Okey, maksudnya secara ringkasnya, jika dopamin pada laluan mesokortik ni berkurang ataupun rendah, maka dia dapat menghasilkan simptom yang negatif terhadap seseorang, termasuklah simptom negatif seperti kurangnya motivasi ataupun simptom negatif dari segi emosi ataupun perasaan seseorang. Yang ketiga pula adalah nigro striatal. Okey, di mana fungsi nigro ni adalah dia ni berfungsi untuk kawal pergerakan motor seseorang. Dia ni berfungsilah untuk kawal pergerakan, ataupun dia boleh menjadi punca kepada jika tahap dopamin pada nigro ni kurang, maka dia boleh menjadi punca kepada seseorang mempunyai masalah pergerakan seperti Parkinson. Dan nigrostriatal juga merupakan laluan dopamin utama yang paling penting, di mana dia merupakan laluan di mana sebahagian besar dopamin otak dihasilkan. Okey, jadi bahagian ini dia melibatkan pergerakan motor. Dia ni akan mendoronglah pergerakan seseorang, sehingga sekiranya dopamin dalam bahagian ni pada laluan ni berkurang, maka dia akan mendorong kepada dan menjadi punca kepada Parkinson dan juga lain-lain lagi lah. Okey, yang seterusnya adalah, yang keempat adalah laluan tuberoid fundibular. Okey, di mana laluan saraf ni dia sangat dipengaruhi oleh dopamin. Dia ni dapati menghubungkan kawasan hemisfera
hypothalamus, tengah ke kawasan infundibula. Okey, secara umumnya tuberoinfundibula ni adalah yang ditandakan dengan color ungu ni. Ini di kawasan dia. Okey, di mana secara umumnya laluan ni dia menghubungkan bahagian hypothalamus dan kelenjar pituitari yang berlainan. Okey, laluan ni memang amat penting lah kerana ia ni mempengaruhi sekresi hormon oleh kelenjar pituitari. Okey, salah satu hormon yang banyak dipengaruhi oleh fungsi laluan ini adalah prolaktin. Okey, kehadiran dopamin dengan cara ini dia menghalang sintesis prolaktin. Di samping dia ni menyokong generasi somatotropi. Malah sebelum penggunaan neuroleptik, kita dapat melihatlah bahawa salah satu kesan sampingan yang boleh berlaku sebelum penurunan dopamin adalah perubahan seksual seperti galaktokuria dan berbeza disfungsi seksual akibat peningkatan dalam sintesis prolaktin. Ia ni sangat mempengaruhi lah kesuburan seseorang kalau bahagian ni. Okey, so secara ringkasnya psikosis ni dapat mempengaruhi dopamin dalam otak seseorang, di mana dopamin ni dia mempunyai 4 major laluan utama. Yang pertama adalah mesolimbik, mesokortik, nigrostriatal dan tuberoinfundibula. Okey, so saya akan jelaskan dengan ringkas balik. Okey, mesolimbik ni di mana dia ni mendorong kepada berlakunya simptom positif psikosis seperti halusinasi ataupun delusi. Okey, di mana dia ni mempunyai berkaitan yang besar termasuk kawasan ventral tegmental, nukleus, amigdala dan hippocampus. Okey, yang kedua adalah mesokortik. Mesokortik ni pula melibatkan simptom negatif psikosis seperti hilangnya motivasi, dan ia juga melibatkan perasaan ataupun emosi seseorang. Yang ketiga pula adalah nigrostriatal ni, dia ni adalah mengawal fungsi pergerakan ataupun motor seseorang. Okey, jika berlakunya kekurangan dopamin pada peringkat ini, ia boleh menyebabkan seseorang itu dan menjadi punca kepada Parkinson dan penyakit-penyakit lain yang melibatkan pergerakan. Okey, yang keempat adalah tuberoinfundibula ni, yang seperti yang saya cakap tadi, jika berlaku pengurangan dopamin pada tahap ini, dia ni akan menyebabkan berlakulah perubahan dari segi, dia ni akan mempengaruhi sekresi hormon oleh seseorang. Sekresi hormon seseorang, di mana dia ni boleh mendorong kepada perubahan seksual seperti disfungsi seksual akibat peningkatan dalam sintesis prolaktin. Jadi ia ni sangat mempengaruhi lah kesuburan seseorang. Okey, jadi setakat tu saja yang berkaitan dengan otak.